أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضات وقرب وثوابه آمين اللهم آمين عما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sidang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus Jamaah Pertubuhan Ribat Al-Mustafa Bukit Bandaraya Shah Alam Selangor Darul Ihsan. Alhamdulillah dapat kita sama-sama dengan izin Allah Ta'ala untuk berkumpul sebagaimana yang telah kita beritahu. Sekiranya ada rezeki kita untuk berkuliah lagi, insya-Allah kita akan sambung ataupun kita akan mulakan dengan pembacaan ilmu tauhid akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi alhamdulillah kebiasaannya kitab, kalau di masjid surau ataupun madrasah dan sebagainya, kita bawakan satu kitab yang ringkas namun padat dengan huraian mengenai ilmu tauhid ini, yakni perbahasan dia ada tiga perkara yang besar ataupun tiga teras, tiga perkara yang besar, iaitu yang pertama al-ilahiyat, yang kedua an-nubuwat, yang ketiga iaitu as-sam'iyat. Ya, itu. Apa dia ibu? Tiga perkara. Al-ilahiyat, an-nubuwat, as-sam'iyat. Ini tiga perkara asas dalam pengajian ilmu tauhid. Al-ilahiyat itu apa? Iaitu perihal mengenai ketuhanan. Yang kedua, an-nubuwat, perihal mengenai kenabian. Dan yang ketiga, as-sam'iyat. Apa dia as-sam'iyat? Iaitu perkara yang kita dengari, yang kita imani. Jadi paling tidak pada pagi yang berbahagia ini, kita maklum tentang tiga perihal ini, iaitu as-sam'iyat, al-ilahiyat, as-sam'iyat, al-nubuwat dan juga as-sam'iyat. Jadi kalau ada perbahasan yang lebih lanjut, insya-Allah apabila tiba dalam bab mukhalafatuhu lil hawadith, akan dibahaskan tentang yang dinamakan mumkinat ataupun makhluqat. Pernah dengar? Siapa pernah dengar? Apa itu mumkinat? Tapi pernah dengar? Okey, tak apa. At least pernah dengar. Yang tak pernah dengar? Baik. Ya, apa dia? Okey, tak apa. At least tak apa. At least pernah dengar. Ya. Jadi, tapi yang al-ilahiyat itu pernah dengar. An-nubuwat, as-sam'iyat. Jadi, kemudian ada perbahasan tambahan tentang
perkara mumkinat dan juga makhlukat. Mumkinat sini ataupun disebut mungkin, yakni perkara yang boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Ya, betul. Bila sebut makhlukat, makna perihal makhluk lah. Itu perihal makhluk. Apa makna makhluk? Apa ta'arif dia? Siapa ingat? Okey, lagi? Nanti kita akan perincikan. InsyaAllah kita akan perinci. Jadi pengajian kita ni, konsep dia, yang pertama, berkitab, bersanad, bersistem. Jadi, ibu-ibu Alhamdulillah dah ada kitab. Saya tinggalkan kitab di situ untuk kita rojok kitab kita. Bersanad makna pelajaran yang kita pelajari dari guru saya, khususnya Syekh Abu Zaki, yang beliau belajar sendiri kitab ini daripada Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri. Jadi sanad dia, beliau tu tiga lah, mana saya sendiri tak sempat jumpa dengan Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri. Jadi guru saya sempat jumpa dan merupakan anak murid beliau. Jadi Alhamdulillah, kalau kebiasaan kitab-kitab Tauhid, kalau bukan kitab Arab, saya akan bacakan kitab ni pelajaran Tauhid. Kalau kitab Arab, kita akan baca kitab Aqidatul Awam. Kemudian baru kita kitab lain seperti Kifayatul Awam. Kalau kitab Jawi, kita mula biasa baca kitab Faridatul Faraid ataupun Misbahul Munir. Tapi kalau kitab Rumi ni, biasa saya mulakan pengajian dengan pelajaran Tauhid kerana dia memang asas. Asas sungguh, namun dia padat dan yakfi, memadai untuk kita, orang awam, untuk belajar asas panduan ilmu Tauhid menurut acuan ataupun neraca Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik. Jadi 3 perkara tadi, tambah satu lagi lah. Jadi kalau ditanya kepada kita, sekurang-kurangnya kita tahu perkara ni. Ya, Al-Ilahiyat, ketuhanan. Okey, apakah perbahasan mengenai bab ketuhanan ini? Siapa yang mungkin pernah belajar? Saya yakin ibu-ibu, bapa-bapa yang sudah biasa dengan pengajian ilmu, insya-Allah pasti paling tidak ada serba sedikit idea mengenai ataupun maklumat mengenai apa yang perbahasan di dalam perihal al-ilahiyat. Siapa yang mungkin ingat? Ya, betul. Okey, secara lebih terperinci, bila perbahasan mengenai perihal ketuhanan, ada 3 perkara yang dibahaskan, iaitu sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan pergi one step at a time lah, satu-satu. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kita kefahaman dan boleh ingat dan beramal dengan apa yang kita belajar. Jadi kalau ditanya kepada kita, apakah perbahasan yang dibahaskan di dalam perihal ketuhanan itu, maka jawabannya adalah 3 perkara, iaitu sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, dan sifat yang harus bagi Allah. Sifat yang wajib bagi Allah 20 sifat, sifat mustahil bagi Allah lawan bagi sifat wajib, yakni 20 juga, dan 1 sifat harus bagi Allah. Jumlah dia berapa semua? 41. Baik. Kita pergi kepada yang kedua, iaitu perihal kenabian ataupun an-nubuwat. Ya, perihal kenabian, nanti kita akan berikan sedikit sebanyak takrif apa takrif nabi, apa ciri-ciri dia, rasul tu bagaimana, satu-satu kita akan bagi contoh. Ni contoh ya, ini overview bau ya. Okey. Bila sebut nabi, apa pertama ciri dia? Saya tanya dulu, kok tahu terus beritahu, so kita we can cut it kan. Maksum lagi?
InsyaAllah lepas ni ibu-ibu akan faham metod cara pengajian saya akan susun. Kita akan susun satu-satu. Jawapan tu memang susun. Nombor 1, manusia. Boleh? Nombor 2, lelaki. Nombor 3, merdeka. Nampak? Kita susun tu. Bukan tak tahu, ibu-ibu, bapa-bapa bukan tak tahu, tahu. Tapi kita nak susun. Bila susun tu, kita jawapan kita tu, 1, 2, kita senang. Senang nanti. Nombor 1, manusia. Mana? Bukan jin. Nombor 2, lelaki. Bukan perempuan. Nombor 3, merdeka. Bukan hamba. Nombor 4 apa? Tiada kecelaan pada dirinya dan nasab keturunan atasnya. Di situ. Makna dirinya tiada cela, ibu bapanya tiada cela, bukan ada pekerjaan yang hina dan sebagainya. Bukan daripada golongan yang kafir dan sebagainya. Ada perbahasannya. Dan yang kelima, barulah menerima wahyu daripada Allah Ta'ala. Tadi bila sebut menerima wahyu, dia ada 2. Ada yang wajib menyampaikannya, ada yang tidak wajib menyampaikannya. Yang wajib menyampaikannya, itulah Rasul. Habis kalau tak wajib menyampaikannya, boleh tak menyampaikan? Boleh. Cuma tidak diwajibkan saja. Di situ kena faham. Jadi perbahasannya kita akan susun satu-satu. Jadi itu baru tentang kita memperihalkan ciri dia. Nanti sifat dia, yang wajib baginya. Jadi dalam perbahasan bab an-nubuwat, perihal kenabian, kita ada 3 juga perbahasan utama. Apa dia? Sifat yang wajib bagi para Nabi Rasul, sifat yang mustahil bagi para Nabi Rasul, dan yang ketiga iaitu sifat harus bagi para Nabi Rasul. Ada 4, nak ingat senang. Ingat kalau ingat dari sudut Romanize lah. Bukan dari sudut bahasa Arab ataupun Jawi. FAST. Macam mana FAST? F fatanah, A amanah, S siddiq, T tabligh. Nak ingat senang saja. T tabligh, tabligh menyampaikan, tabligh menyampaikan. F fatanah, A amanah, S siddiq, T tabligh. Ni saya buat begitu nak bagi ingat saja akronim tu. Tu. Itu sifat yang wajib. Ada perbahasan ulama lagi dalam kitab Sulamut Taufiq karangan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ada sifat yang wajib bagi para Nabi Rasul, antaranya al-ismah dan as-siyanah. Tak apa, kita bagi dengar dulu. Nanti kita bahas. Saya sila. No problem, it's okay. Tak apa, it's okay, it's okay. Maafi muskilah, tak apa. Baik, kembali. Jadi sifat yang wajib tu ada 4. Lawannya ada 4. Harus bagi para Nabi Rasul ada 1. Dia makan, dia minum, dia bernikah, dia tidur, dia sakit. Sakit tapi tidak sakit yang menjatuhkan martabat dia. Termasuklah seorang Nabi Rasul tidak buta. Nabi Yaqub tidak buta. Ada perbahasan dia. Kalau kita, adik begini, when it comes to nanti kita explain. Cuma kita kena beritahu sepintas lalu, dia gini, seorang Nabi Rasul, antara sifat dia, tiada cela pada dirinya dan nasab keturunan atas dia. Termasuk mempunyai penyakit seumpama buta. Perbahasan ulama mengenai Nabi Yaqub tidak buta. Tetapi kerana tangisan yang begitu kuat, ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, tangisan yang begitu lama dan kuat hingga matanya, kalau menangis tu mata terbuka ke mata tertutup? Tertutuplah. Tertutup mata. Itu satu riwayat kata terlalu banyak menangis sehingga mata tertutup. Satu riwayat lain dalam tafsir sebutkan ada selaput putih pada matanya, nampak macam tak nampak tapi bukan buta. Sebab buta tu satu sifat kecelaan dan tidak
mustahil ada satu sifat kecelaan ada pada seorang Nabi Rasul. Termasuklah kepada Nabi Ayub yang dikatakan sampai terkeluar daging, tinggal tulang. Tidak, itu tidak begitu. Kerana bukan begitu. Sebab tu kalau kita belajar akidah ahli sunnah wal jamaah, menurut acuan yang sebenar, maka kita akan dapati seorang Nabi Rasul itu tiada sifat kecelaan tersebut. Jadi perlu kita rujuk kepada di situ. Ya, jadi tadi riwayat dia. Satu lagi riwayat mengatakan tadi kerana menangis hingga ada macam selaput pada matanya. Satu lagi riwayat mengatakan tadi tutup matanya dan sehingga disebut ya, bila mana Nabi Yaqub nak gembirakan hatinya, dia akan panggil Bunyamin. Bunyamin tu adik kandung Nabi Yusuf, satu mak. Yang kecil. Jadi tengok Bunyamin, lepas tu okey sikit, lepas tu sedih semualah. Di situ. Kesimpulannya bukan buta lah. Itu saja. Dia ada perbahasan dia. Jadi bila kita tahu ciri dia tu nombor 1, nombor 2, nombor 3, jadi kita kembali. Sekarang konsep kita mengaji ni, kita dah ada asas dia, ada apa-apa iskal, kita kembali kepada asas dia. Contoh kalau ada mereka-mereka yang bukan ahli sunnah wal jamaah mengatakan Tuhan itu bertempat, beranggota dan sebagainya. So kita kembali kepada perbahasan mukhalafatuhu lil hawadith. Allah tak sama dengan makhluk pada zatnya, sifatnya, perbuatannya. Allah tak sama dengan makhluk walau 1% sama, walau banyak peratus sama, atau 100% sama. Nampak tak? Bila kita kembali kepada asas dia, kita tidak akan, insya-Allah biiznillah, kita tidak akan tersesat ataupun tersilap. Dengan izin Allah lah kembali kita sebut. Itu perbahasan ulama mengenai azar itu, iaitu bukan bapa kandung Nabi Ibrahim AS. Kerana Allah pelihara nasab keturunan Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Ibrahim sampai ke Sayyidina Adam AS. Tidak ada sebarang pernikahan batil. Tidak ada yang disebut sebagai antara nasab keturunan bagi Nabi Muhammad SAW sampai ke Sayyidina Adam yang tidak menikah ataupun hubungan hasil daripada zina. Ini Nabi sendiri sebut SAW, Allah pelihara. So bila Allah pelihara tu, kita fahami dia ada perbahasan dia. InsyaAllah bila tiba tang tu kita akan bahaskan. Cuma secara asas dan umumnya Allah pelihara daripada ayahandanya. Bahkan disebut oleh para ulama sirah dalam sirah, contohnya atuk Nabi SAW, ayahanda Nabi SAW, mak Nabi SAW tak pernah, dan bahkan Abu Talib sendiri bahkan Abu Talib sendiri tidak pernah dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam riwayat mereka menyembah berhala sama sekali. Tak pernah. Tak pernah. Jadi boleh kita faham dekat situ. Boleh kita faham dekat situ. Ya. Maka cuma kita perbahasan lebih lanjut lagi, iaitu mengenai ahlul fatrah. Zaman di mana tidak diutuskan seorang Nabi, seorang Rasul pada kaum tersebut, maka kaum itu tidak disiksa. Kerana tidak diutuskan para Nabi dan Rasul kepada mereka. Jadi mereka ni tidak diazab oleh Allah Ta'ala kerana tidak diutuskan para Nabi Rasul. Antara Nabi Isa AS kepada terutusnya Nabi Muhammad SAW itu, kurang lebih antara ulama menyebutkan antara 5 ke 700 tahun gitu. Dia ada khilaf lah berapa tarikh yang sebenar. Tapi kurang lebih begitu, antara 5 ke 700 tahun perbezaan tarikh. Jadi antara waktu tersebut tidak diutuskan seorang Nabi dan juga Rasul, maka golongan yang hidup pada zaman itu disebut Ahlul Fatrah. Jadi mereka ni tidak disiksa lantaran kerana tidak diutuskan Nabi dan juga Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi Allah pelihara Ahlul Fatrah. Fatrah. Macam mana tu? Abdul Muttalib. Jadi antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad kan jarak dia.
Cuma tadi saya sebutkan tadi, tak ada dalam satu riwayat Abdul Muttalib, Abdullah, Siti Aminah, bahkan Abu Talib, tak ada riwayat mereka pernah sujud sama sekali pada berhala. Boleh faham di situ. Namun kalau kita tengok dari konteks lebih luas lagi, mereka semua ahlul fatrah. Kecuali yang Abu Talib tu yang lain lah. Jadi kesimpulannya begitu. Tidak diseksa lantaran kerana apa? Tidak diutuskan para nabi. Tak dikira pada nabi lahir itu, yang dikira ketika diutuskan sebagai rasul. Cuma kalau orang tanya kepada kita soalan. Apakah tanda pertama kiamat pasti berlaku? Mungkin ibu-ibu pernah dengar soalan dia. Apakah tanda first kali kiamat pasti berlaku? Okey, bagi yang mungkin baru lagi dengan metod pengajian saya, biasa saya tanya soalan, saya dah bagi jawapan sebelum. Okey, saya ulang sikit soalan. Tiba-tiba kiamat, tapi ada kaitan dengan apa saya beritahu tadi. Jadi apakah tanda first atau tanda awal yang menunjukkan kiamat pasti berlaku? Macam betul tapi salah jawapan itu. Lagi? Ada tak jawapan kat dalam kitab kita? Cuba tengok. Ibu-ibu cek pada indeks ada, tapi buku ibu-ibu tu yang besar, muka surat dia tak sama. Cuma isi dia sama. Cuba ibu-ibu cari pelajaran ke-17. Kalau jumpa, beritahu saya. Sebab kitab saya ni yang kecil, muka surat dia 35. Mungkin ibu-ibu punya 30 ke macam tu. Maknanya less than 35 lah. Dia punya tajuk, iya betul, pelajaran ke-17. Muka surat berapa tu? Berapa? 29. Cuba baca, tanda-tanda kecil menjelang hari kiamat banyak. Cuba baca kat situ. Cuba seorang baca. Ajah baca sila. Tanda-tanda sallallahu alaihi wasallam. Okey, dah gitu. Cari dulu, jumpa. Okey. Alright. Okey. Kalau ditanya kepada kita, apakah tanda pertama kiamat pasti berlaku, iaitu kelahiran Nabi SAW. Apa maknanya di sini? Bila lahirnya Nabi SAW, bermula era akhir zaman. Akhir zaman dah bermula. Jadi the clock is now ticking. Begitu. Bila tak tahu. Tapi bermula di situ. Point di situ. Nabi lahir di situ. Bila? Wallahu alam. As-sa'ah tak tahu bila. Tapi pasti berlaku dengan kelahiran bagi Nabi SAW. Maulid Nabi SAW adalah tanda kiamat pasti berlaku. Baik. Seterusnya, tadi kita sebut sifat harus bagi Nabi Rasul. Dan kemudian as-sam'iyat. Apa dia as-sam'iyat? As-sam'iyat ini perkara yang kita dengari dan kita imani. Apa dia? Saya ulang sekali lagi. Perkara yang kita dengari, yang kita imani. Faham Iaitu perkara-perkara seperti syurga, neraka, malaikat, jin, dosa, pahala. Apa yang segala benda yang kita dengar dan kita imani. Kita dengar dan kita imani. Semua perkara-perkara tersebut dinamakan sam'iyat. Perkara yang kita dengari, yang kita imani. Juga dikenali sebagai al-ghaibiyat. Perkara yang ghaib. Apa makna ghaib? Yang tak nampak di mata kasar kita. Tu. Tak nampak di mata kasar kita. Jadi perihal pengajian tauhid ini
secara asas dia ataupun garis besarnya berkisar kepada tiga ni. Al-ilahiyat, an-nubuwat, juga as-sam'iyat. Dan semua ini terkandung dalam 6 pillars of iman itu. Rukun iman, arkanu imanun sittatun. Ya, rukun iman itu 6 perkara. Rukun iman itu berapa? 6 perkara. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, rawahul Muslim, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi iman itu adalah kepercayaanmu kepada Allah, kepercayaanmu kepada malaikat, kepercayaanmu kepada kitab-kitab, kepercayaanmu kepada rasul-rasul, kepercayaanmu pada hari kemudian, dan kepercayaanmu pada qada dan juga qada yang baik dan juga yang buruk. Baik. Dalam hadis itu sendiri ada satu isyarat. Hadis yang kita biasa dengar tadi, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir, kemudian disambung lagi wa tu'mina biqadri khairihi wa syarrihi. Kat mana ibu-ibu boleh tengok tu? Buka pelajaran kedua. Muka surat 2 buka. Dalam kitab ibu-ibu, muka surat 2. Dah jumpa? Beritahu saya. Dah. Baik. Baik, boleh Baik, bila tengok pada hadis tersebut, tengok pada hadis tersebut, maka kita akan perasan Nabi sebut iman ni 2 kali. Nampak tak? Pertama, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kemudian disambung lagi wa tu'mina, nampak, biqadri khairihi wa syarrih, dan kepercayaanmu kepada qadar baik dan buruknya. Di situ ulama bagi tahu ada isyarat di situ. Apa dia? Isyarat. Pertama, apa dia isyarat dia? Nabi SAW takkan sebut mengulang-ulang kecuali pasti ada kepentingan. Apa dia ibu-ibu? Nabi SAW takkan sebut 2 kali ke, 3 kali ke, banyak kali ke. Nabi ulang-ulang, mesti ada kepentingan dia, ada hikmah dia. Nampak Tak disebutnya 2 kali, tak ada sia-sia dia kata-kata Nabi ni. Kenapa kita kata tak sia-sia kata-kata Nabi ni? Tu. Ibu-ibu, minta maaf lah, kita belum start baca kitab lagi. Tapi saya sengaja nak minta ibu-ibu, bukan sengaja nak drill ke apa, tidak. Nak tengok manfaat, kelebihan kita mengaji kitab ni. Nanti kita masuk, insya-Allah ada rezeki kita sambung baca kitab ni, kita akan sambung. Maksud saya, bila kita dah go along the way, ada kalanya kita kena pergi ke belakang, kita rujuk balik ke belakang. Tengah kita baca dalam bau muka surat 3, muka surat 4, saya minta rujuk pada muka surat ni 31. Pasal apa 31? Sebab ada benda yang kita nak bahaskan. Dia ada dalam kitab ni. Contoh ibu-ibu, minta maaf untuk flip-flip ni semua. Pelajaran ke-15. Pelajaran ke-15, ibu-ibu cari dulu pelajaran ke-15, percayakan Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi. Kalau jumpa, beritahu muka surat dia. 24, tapi ibu-ibu just cari huraian sifat-sifat wajib bagi Rasul As-Siddiq. Cari As-Siddiq. Jumpa, beritahu. 25. Masing-masing buka muka surat 25. Jadi kenapa saya sebutkan tadi, tak sia-sia ni Nabi sebut sekat 2 kali ke 3 kali ke, mesti ada penekanan di situ. Apa dia? Sebab, tengok, ini juga ibu-ibu boleh gunakan sebagai dalil kalau ada golongan yang dia pegang Quran sahaja. Ibu-ibu perasan tak? Ada yang namanya anti hadis, ada yang milah Abraham, macam-macam. Jadi, dia orang ni tak pegang hadis. Dia kata hadis, kami tak pegang hadis, kami pegang Quran saja. Tu satu. Dah-dahlah pula mereka hurai Quran ikut kepala mereka sendiri. Akal mereka sendirilah. Jadi bagi orang yang tolak hadis, anti hadis ke, milah Abraham ke, apa saja ajaran-ajaran sesat ni lah,
maka jawabannya, kan mereka kata tadi mereka guna Quran saja kan. Jawapan untuk menangkis mereka ni pun ada dalam Quran. Cuba ibu-ibu tengok pada sifat as-siddiq, dalil Allah Ta'ala, dalil seorang Nabi itu benar dan mustahil dusta, iaitu ayat yang berbunyi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jumpa tak? Dia yakni Rasulullah. Ada bagi ibu-ibu yang kitab ibu-ibu tu dah boleh tambah dan di situ pada terjemahan. Ada dan sebab ada waw kan di situ. Dan dia yakni Rasulullah SAW tidak berkata-kata menurut hawa nafsunya. Tambah dan di situ, ada waw di situ. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, tu. Dan dia tidak berkata-kata, dia siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara khususnya, secara umumnya Nabi Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan dia Rasulullah SAW tidak berkata-kata menurut hawa nafsunya. Kemudian apa? Apa yang dikatakannya oleh Rasulullah SAW itu apa ibu-ibu? Bacakan. Sambung. Ayu. So, tertolak pendapat mereka yang tolak Al-Quran, yang tolak hadis itu, yang mereka kata mereka pegang Quran sahaja. Quran sendiri beritahu bahawa Nabi SAW itu apa yang diperkatakannya itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya sebutkan tadi, konsep pengajian kita bila ada penerangan, bila perlu kepada kita buka ke pages yang lain, kita akan pergi. Ataupun kita dah sekat belajar kat sifat kalam masalahnya. Nanti saya kata, rojok balik kepada sifat qidam, di kalam Allah tu sedia ada. Kita buka balik kat belakang. Jadi, maknanya, setiap helaian daripada kitab kita ni tidak akan kita sia-siakan. Akan ada, sama ada kesinambungan ataupun kita ulang kaji yang kat belakang. Itu yang saya sebutkan tadi. InsyaAllah kalau kita istiqamah dalam pengajian kita, ibu-ibu boleh ngajar balik kitab ini. Itu maksud saya. Sebab ada kaedah. Kita ada kaedah yang kita kongsikan, dan kemudian catatan-catatan yang dibuat memperbolehkan, insya-Allah boleh sampaikan semula. Baik, yang macam tadi yang saya tanyakan mula-mula, apa itu mumkinat ataupun makhlukat? Mungkin ini adalah sesuatu yang boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Contoh, kita ni wajib ada ke bagaimana? Jawapan dia harus sahaja. Boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Gitu. Kerana yang wajib ada hanyalah Allah, wajibul wujud. Di situ. Itu dalam perbahasan mengenai bab wujud nanti kita akan perhalusi satu persatu. Baik, mungkin ada sesiapa yang pernah dengar perbahasan mengenai ataupun bagaimana yang disebutkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah mengenai wujudnya Allah. Apakah antara ciri-cirinya? Mungkin pernah dengar ataupun pengajian daripada guru-guru yang lain yang ibu-ibu biasa ikuti pengajian dan sebagainya. Mungkin boleh kongsikan? Bukti. Okey, baik. Okey, lagi? Siapa lagi? Siapa lagi yang mungkin boleh kongsikan? Itu kalau disebutkan soalan yang patut saya tanya dan dengan jawapan yang diberi, soalannya patutnya berbunyi apakah dalil akli. Jadi soalan saya adalah, pernahkah dengar perbahasan ulama tauhid mengenai wujud? Wujud ini apa pembahagian dia? Sekiranya wujud bagi Allah, apakah ciri dia? Wujud bagi makhluk, apa ciri dia? Jadi begini. Jadi insya-Allah bila masuk nanti bab tu kita akan terang semula. Cuma saya nak bagi overview sahaja. Sebab kadang ada orang dia bila dia tidak mahu belajar pengajian sifat 20 ni, dia akan mencetak pelbagai alasan. Dia kata ini zaman Nabi tak ajarlah, sifat 20 Nabi tak ajarlah, kan? Falsafah lah.
reka-rekaan ulama lah. Di situ. Jadi bila kita faham yang kita belajar ni yang disusun oleh ulama ahli sunnah wal jamaah berdasarkan dalil daripada Al-Quran dan hadis, iaitu dalil naqli dan kemudian dalil akli, iaitu menurut akal fikiran yang waras, maka sesekali kita tidak akan menolak pengajian ini kerana ianya ada sumber yang asli daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW sendiri. Begitu juga dengan dalil akli menurut akal kita yang waras, macam Hajah cakap tadi. Ya, apakah dalil, apakah yang disebutkan sebagai dalil wujudnya Allah menurut akal yang waras? Antaranya adanya alam ini. Sudah pasti alam ini tidak akan terjadi dengan sendirinya ataupun secara kebetulan, atau tidak ada sesuatu yang menjadikannya. Justru tak ada siapa yang boleh ciptakan alam ini melainkan Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya Allah Ta'ala itu, maka terjadilah alam semesta ini. Itu dalam huraian sifat wujud nanti kita akan bahas. Cuma perbahasan yang lebih tuntas, kita akan beritahu perbahasan mengenai wujud ada 3. InsyaAllah sayakti. Nanti kita akan bahas. Pertama, untuk Allah, wujud yang hakiki. Nombor 2, wujud untuk makhluk, dia ada 2 pula. Kerana wujud yang hakiki ataupun wujud yang zati ataupun yang sebenar-benar wujud hanya Allah. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya yang pertama, tiada permulaan bagi kewujudan Allah. Nombor 2, tiada kesudahan bagi kewujudan Allah. Saya ulang sekali lagi. Saya ulang sekali lagi. Dalam no problem. Selagi boleh ulang, saya boleh ulang, insya-Allah. Bila perbahasan mengenai it's okay. Bila perbahasan mengenai wujud, bukan wujud bagi Allah ni, wujud saja, wujud ya. Jadi ulama gariskan ada 3. Yang pertama, wujud yang hakiki. Yang kedua, wujud yang majazi. Yang ketiga, wujud yang aradi. Baik, wujud yang hakiki, kalau kita terjemah bahasa Melayu, ya, ada yang sebenar-benar ada. Di situ. Ataupun juga dikenali wujud yang zati. Benar-benar wujud. Jadi apa ciri yang benar-benar wujud? Kerana ianya hanya untuk Allah sahaja. Iaitu yang pertama, tiada permulaan bagi kewujudannya. Dapat ya? Tiada permulaan bagi kewujudannya. Itu yang pertama. Yang kedua, tiada kesudahan pada kewujudannya. Yakni tidak binasa. Jadi bila sebut, ibu-ibu perasan tak? Kadang-kadang ada setengah orang, ada setengah golongan dalam agama yang lain, dia kata Tuhan aku pun ada juga. Kau kata Tuhan kau ada, Tuhan aku ada, tu ada. Tu ada, dia tunjuk Tuhan dia. Jadi kita orang yang mengaji tauhid, kita reti, kita tahu apa yang dimaksudkan wujud itu. Bila dia kata Tuhan dia dok ada, kita sebutkan wujud ataupun ada yang bagaimana. Kerana wujud ini ada 3. Wujud yang hakiki, wujud yang majazi, wujud yang aradi. Wujud yang hakiki, kewujudan ataupun adanya ia tiada mula pada kewujudan. Yang kedua, tiada pengakhiran pada kewujudan dia. Itu hanya untuk Allah semata-mata. Apa dia? Hanya untuk Allah semata-mata. Berbanding yang nombor 2, wujud yang majazi, bukan yang hak sebenar, cara bayang saja. Kenapa disebut begitu? Kerana yang pertama, apa ciri dia? Wujud dia ada mula. Apa dia ibu-ibu? Wujud dia ada mula. Yang kedua, wujudnya ada akhir. Ada kesudahan. Ada kebinasaan. Tu. Jadi ada 2 di situ. Kalau perbahasan wujudnya Allah, untuk Allah semata-mata, tiada mula,
tiada akhir. Wujudnya makhluk, ada mula, ada akhir. Itu untuk siapa? Semua makhluk kecuali 10 perkara ataupun 10 makhluk yang Allah kekalkan. Itu masuk dalam kategori wujud yang aradi. Jadi semua makhluk masuk dalam kategori yang kedua, wujud yang majazi tadi. 10 makhluk yang dikecualikan itu dalam kategori yang ketiga. Apa ciri dia? Ada mula pada kewujudan dia. Itu yang pertama. Yang kedua apa dia? Tiada kesudahan. Dia tak ada kesudahan tu macam mana? Allah yang kekalkan dia, bukan dia kekal sendiri. Faham? Apakah perkara tersebut? Syurga, neraka, arash, kursi, loh mahfuz, qalam, roh, jasad para nabi rasul, jasad para syuhada, tulang ajbuz zanab. Setengah kitab sebut bidadari, jadi 11, tetapi sebahagian besar ulama masukkan bidadari itu dalam syurga, yakni isi syurga. Jadi 10 perkara yang Allah kekalkan, tapi ada mula tak pada kewujudan dia? Dia ada mula. Sebab itu, sebab itu, bila dia cakap tadi Tuhan aku ada, wujudnya macam mana? Apa maksud dia? Wujud, pasal kita reti, kita faham. Dia kata ada yang bukan sebenar-benar ada. Kerana ada, kalau berhala yang mereka sembah itu, ada mula pada kewujudan dia, dicipta. Kalau dipecahkan berhala tu, maka hancur binasa. Ataupun tak payah kita pecahkan, gempa bumi cukuplah. Kan? Apa jadi? Khalas. Di situ maksud dia. Begitu juga sekejap. Begitu juga sebenarnya makhluk ini nanti kita akan belajar dalam bab mukhalafatuhu lil hawadith. Sengaja saya sebutkan sekarang, ialah bila Allah ilham kita nak beritahu sekarang, memang itulah begitu dah. Kan? Nak sambung nanti tak tahu mukhalafatuhu lil hawadith itu tak tahu tahun bila, 2024 ke apa ke. Tapi nak beritahu kata, ulama tauhid beritahu macam ni, makhluk selama-lamanya takkan jadi Tuhan. Sebab tak boleh kumpul dua sifat ini sekaligus, kidam dan baqo. Hanya Allah saja yang kewujudan dia tiada mula, tiada akhir. Makhluk sama ada mula atau ada akhir, ataupun ada mula tiada akhir. Dia tak boleh combine ni simultaneously. Hanya Allah sahaja. That is why makhluk takkan jadi Tuhan selama-lamanya. Siapa-siapa pun yang mengaku dia Tuhan, dia bukan Tuhan. Jadi bila kita belajar lebih lanjut, Tuhan wajib bersifat dengan sifat ketuhanan, yakni yang memiliki segala sifat kesempurnaan dan maha suci. Tuhan itu daripada sebarang sifat kekurangan. Ya jah. Kitab okey. Semuanya dalam kitab kita ni asas ataupun matan. Yang saya sebutkan ni adalah huraian. Jadi, kalau tak sempat tulis, mungkin boleh rujuk kepada Facebook kita. Kalau boleh lah, alhamdulillah ada yang abang tolong rakamkan, boleh tengok balik. Dalam proses. Semuanya saya tulis dalam kitab saya. Kitab saya bercontoh-contoh. Ataupun yang ialah yang kita belajar, yang kita ni lah. Cuma yang sekarang ni, sebab nanti bila kita masuk bab tu, saya akan hurai balik, saya akan beritahu ni poin nombor 1, ni poin nombor 2. Kita tak masuk lagi. Cuma saya beritahu overview apa yang kita akan belajar. Nanti bila saya ulang, nanti korang-korang hajah pernah dengar. Tak adalah asing, kita tak pernah dengar. Macam tadi saya tanya, mungkinat pernah dengar. Pernah dengar, tapi saya tanya, bukan ibu-ibu tak tahu, tak ingat ke, tak apa ke, apa-apa tak lah. Kan? Jadi bila kita pernah dengar, at least orang kata trigger benda tu. Kan? And then kali kedua dengar, kali ketiga dengar, nanti kita jadi biasa. Biasalah, Allah bisa, Tegal biasa. Tapi kalau kita tak pernah dengar, memang lah kan. Tapi, ni pernah dengar ni.
Oh, hari tu tak berapa dapat lah. Ni lepas tu kita ulang balik. Oh, ni maknanya begini. Macam tadi Ajah cakap tadi tentang selain Allah. Itu takrifan bagi alam. Al-alam bermakna ma siwallah. Alam pun sama, makhluk pun sama, hadis pun sama. Dia semua sama. Tapi penerangannya berbeza. Macam kalau kita baca, kalau kita mengaji ni, nama ilmu ni, nama dia tauhid. Juga dikenali akidah. Juga dikenali usuluddin. Juga dikenali ilmu kalam. Juga dikenali ilmu sifat. Sifat 20 ke. Juga dikenali sebagai ilmu ma'arifah. Juga dikenali ilmu fiqhul akbar. Yang Ajah tanya tu semua ada dalam kitab ke? Memang tak ada. Ni matan saja. Saya syarahkan. Sebab tu perlu ada catatan. Ataupun ibu nak letak telefon dekat sini ke, voice record ke, silakan. Boleh duduk dekat rumah, dengar balik. Tengok kitab yang bawa balik kitab ni, boleh catat balik. It's okay. Sama ada kita nak tengok kita punya video, recording, ataupun ada yang nak letak telefon kat sini ke, ada je yang letak. Saya sendiri pun kalau guru saya letak je apa-apa yang saya boleh letak, rekod rakaman ke, suara ke, saya dengar balik. Kadang bukan semua yang kita dapat, kita cek balik. Orang belajar sungguh-sungguh dalam bab tajwid, sifatul huruf, makhrajul huruf, talaki musyafahah dengan gurunya, sampai dia boleh mengajar Quran balik. Sama. Kalau dia belajar betul-betul, tak kira lah muslimin ke, muslimat ke, kalau betul-betul dia belajar, dia dapat. Cuma kena ada kaedah lah. Maksud kaedah tu ada kitabnya, ada catatannya, ada sistemnya, tak faham tanya. Tak faham tak usah tunggu. Katalah kita pengajian seminggu sekali ke, sebulan sekali ke, nak tunggu sebulan lagi baru tanya. Apa yang tak faham kita tanya terus. Ada apa iskal, kemusykilan, terus kita. Supaya apa? Tak payah berlarutan sampai sebulan ataupun seminggu. Kan? Jadi lama-lama yang kita tak tahu pun kita tak tahu. Kita tak tahu pun kita tak ingat. Jadi macam sekarang, ada nak tanya? Sila. Saya boleh jawab. Okay, saya kata Sat, nanti saya nak teruskan huraian, bagi saya masa dulu. Nanti kita get back to the question. Boleh? Boleh. Jadi kaedah begitu. Setengah guru lain-lain kaedah dia. Jadi kita raikan. Macam kalau kaedah saya akan ada kitab, ada catatan, ada cara nak mencatat dia. Kemudian macam Ajah cakap tadilah, kadang-kadang bukan pasal apa kita tak boleh nak komit ataupun tak faham. Sebenarnya tak susah pun, cuma takes time lah. Same goes masa kita sekolah dulu. Mana tu pandai? Kita akan ada proses dia. Dulu kita rasa susah math. Bila dah masuk universiti, ada kacang juga. Macam tu lah. Itu senang macam tu je kita fikir. Okay. Boleh? Ya, betul. Ada orang cepat, ada orang lambat, ada orang tak terbuka langsung. Tak tahu. Faktor, ya betul. Cuma ada amalan-amalan yang boleh kita amalkan, ibu-ibu boleh amalkan. Kalau larat, tiap kali lepas mayang. Kalau tak larat, lepas subuh dan lepas maghrib, memadai. Iaitu baca, Ya Fattahu, Ya Alim. Apa dia? Ya Fattahu, Ya Alim. Kalau rajin, tengoklah kadar kita, kadar kita rasa macam lambat, lebihkan usaha. Kalau rasa insya-Allah kita perlu lagi 50% booster, just kita buatlah lepas subuh sekali, lepas maghrib sekali. Bukan sekali tu sekali. Sekali baca 70 kali. Ya Fattahu, Ya Alim. Wahai Allah yang maha membuka, wahai Allah yang maha ilmu. 70 kali. Ini saya terima daripada guru saya di Hadramaut. Antara amalan yang boleh buka pintu ilmu, futuh. Ain, Ya Alim. Ya Fattahu, Ya Alim. Ikut saya, kita baca 70 kali. Ya Fattahu, Ya Alim. 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 Ya Fattahu, Ya Alim.
يا فتاه يا عليم 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 يا فتاه يا عليم. Kalau kita guna tangan kita, 33 kali sekali, 33 kali dah 66, tambah 4 dah jadi 70. InsyaAllah bagi ibu-ibu, bapa-bapa, muslim-muslimah yang nak mengamalkannya, saya ijazahkan amalan ini yang saya terima daripada guru-guru saya, para habaib, para masyayikh di Terim. Antara khasiat ataupun fadilat dia, Allah berikan pembukaan ilmu dan berikan ilmu kepada kita. Ya, insya-Allah taala boleh apa? Jawab qabil tu ijazah. Baik. InsyaAllah saya dipahamkan oleh Ustaz Azian minggu depan tu ada ganti beliau lagi. Cuma berkenaan dengan kalau nak buat kelas yang rasmi ataupun jadual yang tetap, boleh bincanglah siapa-siapa yang boleh saya bincang. Saya boleh rujuk jadual. Saya mana yang ada lapang pada waktu pagi, khususnya 10.30 hingga 11.30 tu, memang ahsan ataupun yang terbaiknya memang ada jadual tetap lah. Kalau ganti tu, ya kalau ada lapang, kebetulan saya lapang, saya boleh ganti. Tapi kalau ada jadual tetap tu, terlebih baiklah. Dan boleh ajak juga sahabat-sahabat kita yang lain untuk turut serta datang. Kerana ilmu tauhid ni penting sekali. Sangat penting. Tak adalah ilmu yang paling penting selain daripada ilmu ini. Jadi kalau kita boleh luangkan masa kita untuk mempelajari ilmu yang wajib kita pelajari ini, mudah-mudahan kita lepas dari sudut fardu ain kita, kita lepas paling tidak. Jangan sampai kita ilmu-ilmu yang lain kita dahulukan tanpa kita mendahulukan ilmu fardu ain, khususnya ilmu tauhid. Jadi kalau tak ada soalan lain berkenaan dengan pengajian kita, insya-Allah kita tangguhkan pengajian kita dulu. Nanti saya beritahu balik, ya. Dan insya-Allah kita akan gunakan kitab ni lah. Jadi perlu kita sebar luaskan khususnya ilmu tauhid ini. Tapi kalau ibu-ibu perasan, kitab ilmu tauhid ini ramai orang tak nak mengaji, ramai tak di majlis surau pun tak mengajar, sebab antara salah satu sebab syaitan. Tak ada susah. Tak susah pun. Syaitan tak nak bagi kita faham. Syaitan tak nak bagi kita betul-betul. Orang yang betul-betul kuat tauhid ini, susah dia nak penetrate. Tu. Jadi kita doa kepada Allah supaya kita tak tergolong dalam golongan tersebut. Ya. Baik. Jadi itu kita faham. Banyak kadang-kadang Quran, hadis memang ramai orang belajar. Tak salah, memang tak salah. Tapi tengok kita tilik kepada pengajian tauhid kadang-kadang. Kadang adik, dia bukannya susah.
Cuba kalau kita admit semua lagi susah, fizik tu lagi susah lagi. Ini sebenarnya tak susah. Apa dia punya dalil dia? Kalau tauhid ni susah, para Nabi Rasul takkan sampaikan dia. Cuma dia perlulah kepada yang kita sebut sebagai perlu kepada mujahadah sikit, ya. Tak faham tanya, ada catatan dia dan sebagainya, ada kitabnya. Pasal bila tak ada kitab nak rujuk mana? Nak rujuk kita bayang-bayang sendiri, nak cari dekat atas ni, atas siling ke, kat aircon ke, jawapan tak ada. Tengok pada kitab kita. So yang mana yang kita sebutkan huraian tadi, walau tak ada dalam kitab, tapi asasnya ada dekat sini. Contoh perkataan ilmu tauhid. Takrif dia tak ada sebut kat sini. Tapi saya sebutkan tauhid maknanya mengesakan. Kenapa dinamakan ilmu tauhid? Kerana perbahasan ilmu ni yang paling banyak adalah tentang keesaan Allah. Walau tak ada dalam kitab ni, itulah catatan dia. Dan itulah yang ibu-ibu boleh huraikan semula. Kenapa ilmu dinamakan usuluddin? Tak ada kat situ. Tapi kita sebut kerana ianya asas ataupun akar kepada agama. Perbahasannya sekian. Kenapa ilmu kalam? Walau tak ada dalam situ huraian dia, tapi saya akan sebutkan kenapa disebut ilmu kalam. Kerana ilmu ni yang paling banyak diperkatakan, yang disebutkan, yang diperdebatkan. Dan ilmu ini bila kita belajar dalam sifat kalam Allah, yang paling banyak apa disebut sebagai perselisihan pendapat. So kan kita faham satu. Tapi perlu sedikit mujahadah lah macam Ajar cakap. So tapi tidak sia-sia kita. Dan kita berdoalah kepada Allah, kita boleh sempat khatamlah kitab ni. Kita doa Allah panjangkan umur kita, dan insya-Allah kita niat macam tu dengan izin Allah, Allah panjang umur kita, sempat kita belajar dan menguasai ilmu ni yang mana ianya wajib ke atas kita, insya-Allah. Saya rasa cukup setakat itu. Panjang umur kita bertemu lagi dengan izin Allah Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawatil arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna taufiq wal hidayah wal inayah wal istiqamah. Allahumma rzuqna ikhlas wa jamil fi ridha fi jamil ahwal. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil futuhal 'arifin wahdina ila siratikal mustaqim ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'ati rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum. Terima kasih banyak semua, jumpa lagi insya-Allah.